Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada pagi ini insya-Allah kita akan meneruskan pengajian sirah dan sejarah Islam, yang mana kita akan masuk membahaskan berkenaan dengan kisah Nabi Isa alaihi salam yang merupakan penutup Nabi Bani Israel. Baik. Sebelum kita nak masuk membincangkan tentang peribadi dan juga tokoh yang sangat mulia ini, yang menjadi kita kata apa, medan kontroversi dan juga perdebatan yang hangat dalam setiap lipatan sejarah, iaitulah berkenaan dengan pribadi hamba Allah, Rasulnya, Nabinya, iaitulah Isa ibn Maryam alaihi salam. Baik. Jadi kita tahu bahawasanya sejarah Bani Israel itu sendiri, jika kita melihat dan meneliti sejarah Bani Israel, kerana sebelum kita nak membahaskan berkenaan dengan pribadi yang penting ini, pribadi yang menjadi kita kata rebutan dalam setiap sejarah yang kita baca, yang juga pribadi yang sering diungkapkan, apatah lagi adanya kaitan dengan apa yang akan berlaku sebelum berlakunya kiamat nanti, itulah turunnya Nabi Isa AS. Begitulah juga pribadi yang menjadi perdebatan di kalangan agama-agama yang batil, firqah-firqah yang sesat di kalangan Yahudi dan Nasrani, berkenaan dengan ketuhanan ataupun kemanusiaan yang ada pada Isa AS. Justru kita kena meneliti sedikit tentang sejarah yang ada, khususnya berkenaan dengan Nabi dan Rasul yang diutuskan kepada Bani Israel, yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut di atas lisan Nabi Isa alaihi salam, wa rasulan ila Bani Israel. Kata Nabi Isa alaihi salam, sebagaimana yang Allah Taala sebutkan di dalam Al-Quran ketika memperkenalkan dirinya, wa rasulan ila Bani Israel. Aku adalah apa? Rasul yang diutuskan kepada Bani Israel. Jadi nak tak nak kita kena tahu apa itu Bani Israel, sejarah mereka secara ringkas ataupun secara umum. Bani Israel iaitulah anak keturunan kepada Israel. Anak keturunan kepada Israel. Siapakah Israel? Israel ialah Nabi Allah Yaqub alaihi salam. Yaqub ibn Ishaq ibn Ibrahim alaihim assalam, yang mana gelarannya ataupun nama lainnya Israel itu di dalam bahasa Ibrani
membawa maksud Abdullah, hamba Allah. Israil. Il itu adalah nama Allah di dalam lisan Ibrani. Jadi Israil merujuk kepada Nabi Allah Yaqub ibnu Ishaq ibnu Ibrahim alaihimussalam. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surah Ali Imran, kullu ta'am kana hillan li bani Israil illa ma harrama Israilu ala nafsihi ila akhir al-ayah. Setiap makanan itu adalah halal bagi Bani Israel kecuali apa yang telah diharamkan oleh Israel, yakni Yaqub alaihi salam. Baik. Setelah Nabi Yaqub alaihi salam berdakwah kepada kaumnya, Bani Israel, kalau kita tengok, itulah asalnya datang daripada keturunan Nabi Yaqub alaihi salam, yang mana keturunan setelah Nabi Yaqub AS berdakwah kepada Tauhid. Dan baginda AS telah dikurniakan Allah Subhanahu Wa Taala 12 orang anak. 12 orang anak, yang mana ke-12 orang anak inilah di dalam Al-Quran merujuk kepada istilah Bani Israel, ataupun istilah lainnya disebut sebagai asbab. Sibtun, mufradnya, jamaknya adalah asbat. Bagaimana dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan berkenaan dengan asbat ini, kalau kita lihat antaranya di dalam surah Al-A'raf, iaitulah apa? Dalam surah Al-A'raf ayat 160, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, وَقَطَّعْنَاهُمُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَصْبَاطًا أُمَمًا. Dan kami membahagikan mereka, yakni Bani Israel, menjadi 12 suku sebagai golongan-golongan yang besar di dalam suku itu. Kalau kita lihat, maksudnya sibtun, asbat, iaitulah apa? Suku yang besar, yang merupakan asas ataupun asal bagi Bani Israel, kembali kepada 12 suku ini. Iaitulah merujuk kepada anak-anak Nabi Allah Yaqub alaihissalam. Iaitulah 12. Kalau kita lihat 12 ini, antaranya yang pertama Judah. Judah, dan salah satu daripada kerajaan Bani Israel yang besar, yang berpecah pada zaman Nabi Sulaiman alaihissalam, dinisbahkan kepada Judah ini. Kerajaan Judah. Baik. Kemudian Levi ataupun Lawi. Lawi, Judah ini jugalah dikatakan namanya Yahuda, maksudnya Yahuda. Judah ini jugalah kita kata Yahuda. Dalam bahasa Arab kita sebut Yahuda. Yang mana dinisbahkan Yahudi kepada anak yang pertama ini, Yahudi. Yahuda. Judah. Kemudian yang kedua Levi ataupun Lawi. Kemudian yang ketiga Simon ataupun Simon. Ruben, Asher, Gad, Naftali, dan Bunyamin ataupun Benjamin, Joseph yakni Yusuf, Zebulun dan Isakhar. Jadi inilah ke-12 anak-anak Nabi Allah Yaqub alaihissalam. Judah, Lawi, Simon, Ruben, Asher, Gad, Naftali dan Benjamin ataupun Bunyamin, saudara sekandung dengan Nabi Yusuf alaihissalam, Joseph, Zebulun dan Isakhar. Yang mana kita lihat, kalau kita lihat dengan lebih terperinci, ke-12 ini bukanlah datang daripada satu ibu yang sama, kerana adanya Nabi Yaqub alaihissalam menikah lebih kurang 3 isteri ataupun 4 dan mendapat 12 anak, kita kata mendapat 12 anak, dan daripada situlah datangnya Bani Israel, keturunan Israel, yakni keturunan Nabi Allah Yaqub. Baik. 12 kita kata asbat, yakni 12 sibt, yakni suku Bani Israel ini
daripada sinilah kita akan melihat perbahasan berkenaan dengan nasab mereka, yang juga akan ada perbahasannya berkenaan dengan nasab yang sampainya iaitulah Maryam bintu Imran sampai kepada nasab siapa, itu juga dibahaskan oleh para ulama. Kerana itu penting bagi pengkaji, bagi penuntut ilmu untuk mengetahui tentang 12 orang suku ini. Sebagaimana penting juga kita mengetahui tentang 12 suku ataupun 12 anak-anak Nabi Ismail. 12 orang anak Nabi Ismail. Maksud Nabi Ismail AS pun diberikan Allah 12 orang anak. So Nabi Ismail dengan Ishak, dua orang adik-beradik, tetapi Ishak tak dapat anak yang seramai Nabi Ismail itu, tapi cucunya ataupun kita kata cucu bagi Nabi Ibrahim, iaitu Yaqub, yang dapat 12 orang anak yang dinisbahkan Bani Israel itu kepada mereka, ke-12 suku tersebut. Baik. Jadi inilah 12 suku Bani Israel, yang mana kalau kita lihat sejarah Bani Israel ini, sejarah yang panjang Bani Israel ini, kalau kita lihat bermula apabila ke-12 orang anak Nabi Allah Yaqub ini, mereka meneruskan legasi bapa mereka yang diwasiatkan oleh Nabi Yaqub supaya mereka mentauhidkan Allah. Sebagaimana dalam surah Al-Baqarah, bila Nabi Yaqub alaihissalam turut memberikan wasiat, sebagaimana Nabi Ibrahim memberikan wasiat kepada anak-anak keturunannya, fala tamutunna illa wa antum muslimun, janganlah kalian mati melainkan dalam keadaan Islam. Janganlah kalian mati melainkan dalam keadaan Islam, yakni mentauhidkan Allah, dalam keadaan mentaati perintah Allah. Dan apabila berlakunya di kalangan Bani Israel ini, apabila Nabi Yusuf alaihissalam, iaitulah salah seorang daripada kalangan Bani Israel, anak kepada Nabi Yaqub, telah dikhianati oleh saudaranya sendiri dan telah sampai ke Mesir, dan dikisahkan dalam Al-Quran, dalam surah Yusuf, dan kita dah bahaskan sebelum ni tentang kisah Nabi Yusuf. Baik, itulah antara garis masa yang penting untuk kita faham bagaimana bermulanya penindasan ke atas Bani Israel. Apabila keturunan Nabi Allah Yaqub ini, setelah kewafatan Nabi Yusuf alaihissalam, setelah mereka berhijrah daripada Syam ke Mesir. Kerana Nabi Yusuf alaihissalam telah mendapat jawatan pemerintahan yang tinggi di Mesir, hiduplah mereka di bawah pemerintahan saudara mereka Yusuf, berkembanglah mereka di Mesir, dan pada awalnya mereka mentaati Allah, mentauhidkan Allah, tetapi apabila lama kelamaan, generasi demi generasi, mereka mula meninggalkan ajaran yang telah ditegaskan oleh Yusuf ibnu Yaqub alaihissalam, yang mana ajaran itu adalah ajaran tauhid yang dibawa oleh Yusuf ibnu Yaqub ibnu Ishaq ibnu Ibrahim Khalilullah. Jadi apabila mereka mula meninggalkan wasiat yang telah diingatkan oleh Yusuf alaihissalam, maka mereka mula menjadi lemah. Mereka mula dijajah oleh Fir'aun. Mereka diperhambakan oleh Fir'aun ketika itu. Sehinggalah, kalau dilihat dalam catatan Old Testament, disebutkan hampir 400 tahun. Tetapi yang sahihnya, sebagaimana yang diungkapkan oleh para pengkaji Islam, hanyalah lebih kurang 200 tahun mereka dijajah oleh bangsa Qibti ataupun Fir'aun. Dan ketika itulah kalau kita lihat setelah berlakunya penindasan ke atas Bani Israel, 200 tahun ditindas di Mesir, di bumi Mesir, maka Allah Subhanahu wa taala mengutuskan daripada keturunan Lawi, Levi tadi, Levi daripada keturunan Lawi, yakni Lawi ni siapa? Lawi ni salah seorang daripada Bani Israel, yakni anak-anak Nabi Allah Yaqub yang 12 tadi. Maka Allah keluarkan daripada keturunan Lawi ini 2 orang rasul. Dan salah satunya adalah rasul yang agung di kalangan Bani Israel, iaitu Musa alaihissalam, dan kita dah bahaskan tentang Nabi Musa alaihissalam dalam kelas kita yang sebelum ini. Bersama dengan Nabi Harun membawa risalah tauhid.
mengajak Bani Israel supaya kembali kepada ajaran asal nenek moyang mereka, iaitulah ajaran Yusuf ibnu Yaqub ibnu Ishaq ibnu Ibrahim Khalilullah. Dan itulah risalah Nabi Musa alaihi salam, menyeru kepada tauhid. Apabila Nabi Musa alaihi salam setelah bergelut panjang untuk memastikan Bani Israel tetap istiqamah di atas tauhid dengan segala macam mihnah dan tribulasi yang terpaksa dihadapi oleh Nabi Musa dan Nabi Harun alaihi wassalam, sehinggalah Allah Subhanahu wa taala melengkapkan tugas Musa apabila dimatikan Nabi Musa alaihi salam, dan di sebelumnya Nabi Harun alaihi salam. Setelah apa yang berlaku, maka Allah gantikan pemerintahan Bani Israel itu diperintah oleh Nabi, sebagaimana dalam hadis Nabi SAW, kana Bani Israel yasusuhumul anbiya. Bani Israel diperintah oleh apa? Dipimpin dan diperintah oleh Nabi-Nabi. Apabila matinya satu Nabi, maka akan ada pengganti Nabi yang baru. Setelah wafatnya Nabi Musa AS dan Harun AS, maka Bani Israel dipimpin oleh Yusha' bin Nun, seorang Nabi yang disebutkan khabarnya di dalam Al-Quran dan juga As-Sunnah. Di dalam hadis Sahih Al-Bukhari disebutkan berkenaan dengan peristiwa Yusha' bin Nun masuk membuka Baitul Maqdis, dan Allah Ta'ala berikan mukjizat kepadanya, antaranya matahari tertahan, tidak tenggelam, sehinggalah Yusha' bin Nun masuk ke Baitul Maqdis. Itu diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Yusha' bin Nun, ataupun di dalam bahasa orang putihnya orang panggil apa? Joshua son of Nun. Yusha' bin Nun inilah yang memimpin Bani Israel, sehinggalah apa yang berlaku sebelumnya juga berlaku kepada Yusha' bin Nun. Setelah wafatnya Yusha' bin Nun, Bani Israel kembali meninggalkan dan mengabaikan ajaran Taurat. Sehinggalah zaman berganti, zaman silih berganti. Bani Israel dipimpin oleh qadi, judges, hakim-hakim. Lebih kurang 14 orang. Di antara mereka ada yang menjadi Nabi. Sehinggalah terakhir sekali, iaitulah pada zaman Nabi Samuel alaihi salam, yang dikhabarkan beritanya di dalam Al-Quran dalam surah Al-Baqarah ayat 241 ataupun 248 ataupun 246, berkenaan dengan bagaimana Samuel melantik, atas perintah Allah melantik Saul ataupun Talut sebagai raja Israel, raja bagi Bani Israel. Kemudian setelah itu pemerintahan beraja di kalangan Bani Israel diteruskan oleh Nabi Allah Daud alaihi salam, yang mereka namakan King of David. Setelah itu diteruskan oleh anaknya Nabi Allah Sulaiman alaihi salam, King Solomon, yang mana mereka telah memfitnah kedua-dua Nabi Allah yang mulia ini dengan pelbagai fitnah setelah itu. Dan setelah itu, setelah kewafatan Nabi Sulaiman alaihi salam, maka berpecahlah Bani Israel ini kepada dua kerajaan. Dan mereka mula meninggalkan ajaran Sulaiman, dan mereka mula meninggalkan ajaran tauhid yang telah diwarisi daripada Nabi Yaqub alaihi salam. Mereka mula mengabaikan Taurat. Mereka mula mengabaikan tauhid. Berlakunya kesyirikan di kalangan Bani Israel, sebagaimana yang dirakamkan di dalam kitab mereka sendiri. Setelah itu, apa yang berlaku? Penyelewengan mula berlaku. Penyelewengan demi penyelewengan berlaku di kalangan Bani Israel. Sehinggalah Allah utuskan kepada mereka Nabi yang terakhir, yang menjadi penutup Nabi Bani Israel, iaitulah Isa ibnu Maryam alaihi salam, Al-Masih.
ruhullah wa kalimatullah alqaha ila Maryam wa ruhum min wa rasulun ila bani Israel, wa rasulan ila bani Israel dalam Quran. Yang mana inilah kita kata kesan daripada penyelewengan yang berlaku di kalangan Bani Israel itulah, kalau kita mengkaji, berlakunya penyelewengan yang sangat banyak. Sebab itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mengkhabarkan khabar ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iftaraqatil yahudu ala 71 firqah." Orang Yahudi berpecah 71 kelompok. 71 kelompok inilah berpecah dalam zaman garis masa penyelewengan Bani Israel itu. 71 kelompok inilah yang berpecah pada zaman Nabi Isa AS diutuskan. Sebab itu kalau kita lihat apa tujuan Nabi Isa AS diutuskan kepada Bani Israel, kalau kita faham latar belakang penyelewengan Bani Israel, perpecahan yang berlaku dalam agama Yahudi yang telah diselewengkan oleh rahib-rahib ataupun rabai-rabai, ulama-ulama mereka, maka kita akan faham kenapa Nabi Isa diutuskan. Nabi Isa alaihissalam diutuskan untuk mentajdid ajaran bapa mereka. Nabi Isa alaihissalam diutuskan untuk mengembalikan Bani Israel ke landasan tauhid. Nabi Isa alaihissalam diutuskan kepada Bani Israel untuk memperbetulkan akidah, akhlak dan pegangan syariat mereka yang telah diselewengkan oleh tangan-tangan yang jahat. Sebab itu inilah yang kita perlu faham. Umat Islam hari ini mereka tidak nampak isu ini. Kebanyakan mereka hanya membaca kisah Nabi Isa AS ibarat kisah semata-mata. Mereka tidak dapat mengambil pengajaran. Mereka tidak dapat mengaitkan dengan apa yang berlaku dalam umat Islam itu sendiri. Masalah-masalah yang berlaku dalam umat Islam, perdebatan-perdebatan berkenaan dengan ketuhanan, berkenaan dengan sifat-sifat Tuhan, mereka tidak dapat mengambil manfaat, tidak dapat memanfaatkan sejarah yang Allah Ta'ala kekalkan penyebutannya di dalam Al-Quran. Yang Allah Subhanahu wa Ta'ala utuskan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang kisah tersebut. Sebab itu kalau kita lihat, inilah yang kita nak bahaskan tentang peribadi Nabi Isa alaihissalam, yang mana Nabi Isa alaihissalam diutuskan ketika penyelewengan dan juga kemaksiatan, kesyirikan yang telah menjadi punca Bani Israel menjadi lemah. Sebab itulah Nabi Isa alaihissalam diutuskan ketika Bani Israel dijajah oleh Rom. Dijajah oleh Rom. Baik. Dan kalau kita lihat pula sumber yang menjadi sumber asas orang-orang Nasrani dan juga Yahudi berkenaan dengan kepribadian Nabi Isa AS, antaranya Injil ataupun Gospel, yang dibahagikan menjadi dua bahagian, Old Testament dan juga New Testament. Bila kita lihat New Testament, maka kita akan mendapati ianya tidak mempunyai sanad. Ianya tidak ada sanad.
Tidak ada kita kata silsilah rantaian yang boleh kita percayai. Bahkan tidak ada juga perawi-perawi yang dapat memberikan kepada kita keabsahan maklumat yang disampaikan berkenaan dengan Nabi Isa. Maksudnya kalau kita buka New Testament, Injil yang mereka pegang hari ini, kita tak akan dapati adanya sanad. Kita tak tahu mari celah mana datangnya khabar tersebut. Gospel yang mereka pegang ataupun Injil yang mereka pegang, yang orang Kristian pegang hari ini, kalau kita tengok, tidak ada makhtutat, tidak ada manuskrip yang boleh dipercayai. Bahkan adanya banyak gospel-gospel yang banyak ikhtilafat, banyak ittirabat, banyak pencanggahan, kontradik yang tak mungkin untuk disatukan, tak mungkin diharmonikan. Sebab tu kalau kita lihat, contohnya kalau kita tengok mereka ada 4 kan. Kalau kita tengok mereka ada banyak sebenarnya, Injil ni ada, gospel ni ada banyak versi. Tapi yang paling masyhur, kalau kita nak kira, ada lebih kurang 70 version gospel ataupun Injil yang mereka kata Injil lah. New Testament. Yang paling masyhur ada 5 ataupun 4. Luke, Injil Luka, Markus, Yohana, Matta. Dan 4. Dan mereka tak percaya dengan Injil-Injil yang selain daripada itu. Antaranya Barnabas. Berlakunya pencanggahan yang sangat dahsyat berkenaan dengan menceritakan tentang peribadi Nabi Isa. Apakah solusinya kita bagi umat Islam? Bagi umat Islam, bahkan bukan setakat umat Islam, bahkan seluruh manusia wajib kembalikan isu berkenaan dengan Isa AS ini kepada Al-Quran. Kerana ternyata Al-Quran sahaja yang khabarnya benar. Al-Quran sahaja yang kita boleh percaya keberadaannya pada tangan kita hari ini, dalam tangan kita hari ini boleh dipercayai. Kerana ianya sampai kepada kita melalui sanad. Melalui perawi-perawi yang fiqah, perawi-perawi yang terpercaya. Melalui sosok tubuh yang kita boleh selidiki. Berbanding beza dengan apa? Berbanding dengan Injil ataupun New Testament ataupun Old Testament yang dipegang oleh orang Yahudi dan Nasrani, tidak ada jaminan. Bahkan kesemuanya dipenuhi dengan kejahilan. Allahul Musta'an. Sebab itu, sumber kita yang utama untuk memperkenalkan kita kepada Nabi Allah Isa AS iaitulah Al-Quran. Dan juga sunnah Nabi SAW. Bila kita sebut tentang Nabi Isa AS, di dalam Al-Quran sahaja disebutkan Isa ibnu Maryam ini lebih kurang 35 kali. Disebutkan berkenaan dengan ibunya, yakni Maryam bintu Imran alaihissalam, lebih kurang 9 kali. Lebih kurang 9 kali. Dan apabila kita sebut tentang peribadi Nabi Isa alaihissalam, maka kita perlu jelas tentang Nabi Isa alaihissalam ini ada 3 golongan. Dalam mereka berinteraksi dengan kisah Nabi Isa alaihissalam ataupun peribadi Nabi Isa alaihissalam, ada 3. Yang pertama, golongan Yahudi. Apa golongan Yahudi mengatakan tentang Nabi Isa? Mereka mentohmah Nabi Isa alaihissalam ialah anak zina. Na'udzubillah. Ta'ala Allah. Mereka mengatakan Maryam itu telah bersekedudukan dengan Yusuf An-Najjar yang merupakan tunangnya.
Ini sebagaimana yang disebutkan di dalam Injil mereka ataupun New Testament yang telah mereka selewengkan. Jadi orang yang Old Testament dan juga New Testament. Orang Yahudi mereka kata Nabi Isa ini adalah anak zina. Wal'iyadzubillah. Yang kedua, orang-orang Nasrani. Yani orang Kristian. Mereka mendakwa Nabi Isa adalah anak Allah. Mereka pun terpecah pada tiga. Ada yang kata anak Allah, ada yang kata Allah, ada yang kata jelmaan Allah, ada yang kata salah satu daripada oknum tiga. Ala kulihan mereka mengatakan Isa ini adalah anak Allah. Na'udzubillah. Ini juga adalah kataan yang sesat. Dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran. Yang ketiga, golongan yang benar iaitulah kaum muslimin. Mereka mengatakan Nabi Isa alaihissalam, siapa Nabi Isa? Huwa Abdullah wa rasuluhu. Nabi Isa ialah Abdullah, hamba Allah dan Rasul. Nampak? Jadi itulah kita kata perkataan yang benar. Adapun ibu kepada Nabi Isa alaihissalam, Maryam bintu Imran, maka beliau dinamakan Allah Subhanahu wa taala sebagai Siddiqah, yakni perempuan yang sangat benar. Allah Taala sebut di dalam surah Al-Maidah ayat 75, wa ummuhu Siddiqah. Ibunya, yakni ibu kepada Nabi Isa alaihissalam itu adalah seorang yang sangat benar. Dan seorang yang patuh kepada perintah Allah, sebagaimana dalam surah At-Tahrim ayat 12 Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa kanat minal qanitin, dan adalah termasuk Maryam itu termasuk daripada orang-orang yang sangat patuh dan tunduk kepada perintah Allah. Bukan sebagaimana yang didakwa oleh orang Yahudi, dia adalah seorang baria ataupun perempuan yang sundal. Bukan juga sebagaimana yang didakwa oleh golongan Nasrani bahawasanya dia adalah ibu kepada Tuhan, ataupun yang melahirkan anak Tuhan. Na'udzubillahi min dzalik. Dan berkenaan dengan nasab Maryam ini ada perselisihan di kalangan ulama. Maksudnya Nabi Isa alaihi salam, kita nasabkan dia kepada ibunya kan? Kerana Nabi Isa adalah makhluk Allah yang Allah ciptakan unik. Dia tidak mempunyai bapa. Allah tiupkan ruh. Yang Allah cipta ke dalam perut Maryam, lalu Allah Subhanahu wa taala melahirkan Isa, dan sebab itulah Nabi Isa dibinkan, dinasabkan kepada ibunya, Isa ibnu Maryam. Jadi sebab itu kita nak tahu nasab Nabi Isa, kita kena kembali kepada nasab ibunya Maryam. Ada dua pendapat di kalangan ulama ketika membahaskan tentang nasab Maryam. Jadi kita kena faham, dalam Al-Quran Allah Ta'ala cerita tentang Maryam ini dikelilingi oleh orang-orang yang saleh. Maryam alaihissalam, Maryam Siddiqah. Beliau ialah anak kepada tokoh Bani Israel. Ketua bagi rahib ataupun ulama-ulama Bani Israel ketika itu, iaitulah Imran, yang Allah Subhanahu wa taala rakamkan di dalam Al-Quran, innallaha astafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal 'alamin. Yang Allah Taala sebutkan Allah telah memilih keluarga Ibrahim, Nuh dan keluarga Imran. Allah lebihkan di atas sekalian alam. Jadi bila Allah Ta'ala sebut tentang keluarga Imran, Ali Imran, bahkan di dalam Al-Quran satu surah yang khusus
dinamakan dengan Ali Imran. Merujuk kepada siapa? Merujuk kepada bapa Maryam, iaitulah Imran, yang merupakan tokoh Bani Israel, pemimpin agama yang diketahui kedudukannya, kebaikannya, kesuciannya di kalangan Bani Israel. Dan Imran ini menikah pula dengan kakak ataupun adik kepada Nabi Zakaria alaihi salam. Nabi Zakaria alaihi salam. Dan Nabi Zakaria alaihi salam adalah kawan rapat, teman rapat bagi Imran. Dan kalau kita lihat, inilah yang Allah Ta'ala rakamkan di dalam surah Ali Imran berkenaan dengan kisah ibu kepada Maryam, Imra'atu Imran. Allah Ta'ala sebut ketika mana Imra'atu Imran, yakni isteri kepada Imran ini melahirkan Maryam. Ketika mana beliau mengandungkan Maryam, pada asalnya beliau isteri kepada Imran memang bercita-cita untuk mendapatkan anak lelaki. Lalu dia telah bernazar kepada Allah Subhanahu wa taala, apabila anaknya ini lahir kelak, maka akan dinazarkan untuk berkhidmat kepada Baitul Maqdis, rumah Allah. Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahui. Anak lelaki yang diimpikan itu tidak dia dapat, tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadanya anak wanita, anak perempuan. Walaysa dzakaru kal untha, dan tidak sama antara anak lelaki dan anak perempuan. Ibu kepada Maryam tidak menyangka Allah Subhanahu wa taala ada rencananya tersendiri, ada perancangannya tersendiri. Kerana apa? Allah nak lahirkan daripada sulalah, daripada kita kata rahim Maryam ini seorang nabi agung di kalangan Bani Israel yang diutuskan kepada Bani Israel, iaitu Isa ibnu Maryam. Dan itu disebutkan di dalam Al-Quran, di dalam surah Ali Imran, bagaimana Allah Ta'ala menceritakan kepada kita bagaimana dia bernazar, isteri kepada Imran, ibu kepada Maryam bernazar. Lalu Allah lahirkan Maryam, dan Maryam dipelihara pula setelah kewafatan Imran, dijaga dan dibimbing, diasuh oleh siapa? Iaitulah Nabi Allah Zakaria alaihi salam. Wa kaffalaha Zakaria, dipelihara oleh Nabi Allah Zakaria. Keluarga yang baik, dikelilingi dengan ahli ilmu, dikelilingi dengan orang-orang yang baik, diasuh dan dididik oleh seorang Nabi Bani Israel, iaitulah Zakaria alaihi salam. Terzahir keberkatan, kemukjizatan ataupun keberkatan yang ada pada Maryam ini ketika mana kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihraba wajada 'indaha rizqa. Qala ya Maryam anna laki hadha? Qalat huwa min 'indillah innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Maryam ini Allah Ta'ala berkati dengan Allah berikan rezeki. Setiap kali Nabi Zakaria masuk ke dalam mihrab, tempat Maryam ini beribadat dan berkhidmat untuk Baitul Maqdis, maka Nabi Zakaria mendapati adanya makanan, adanya buah-buahan. Di dalam riwayat disebutkan buah-buahan itu adalah buah-buahan yang tidak mungkin didapati pada musim panas. Maksudnya di sini, buah-buahan yang ada pada musim sejuk, yang tidak didapati pada musim panas, ada pada musim panas. Didapati ada di sisi Maryam. Lalu ditanya oleh Nabi Zakaria, anna laki hadha? Daripada mana kamu dapat? Sangat menghairankan. Kata Maryam alaihissalam, ianya datang daripada Allah. Rezeki daripada Allah. Sesungguhnya Allah memberikan rezeki kepada siapa yang disuka tanpa hisab.
tanpa perhitungan. Jadi itulah keberkatan yang ada pada Maryam alaihassalam. Kalau kita lihat di sini, Maryam, para ulama telah di kalangan ulama nasab membahaskan tentang nasab Maryam ini, ada dua pendapat. Pertama, mereka mengatakan Maryam ini nasabnya sampai kepada Nabi Daud alaihissalam. Ini pendapat pertama. Pendapat yang kedua, mereka mengatakan Maryam ini nasabnya sampai kepada Bani Lawi. Bani Lawi iaitulah apa? Keturunan Nabi Allah Harun dan juga Nabi Musa. Wallahu ta'ala a'lam. Tetapi kalau kita lihat, ala kulli hal, Maryam ini adalah keluarga yang Allah Subhanahu wa taala ataupun bapaknya itu adalah mulia, yang Allah Taala rakamkan namanya di dalam Al-Quran sebagai Alu Imran, merujuk kepada keluarga Imran, termasuklah Maryam. Termasuklah Maryam. Bahkan dengan lebih khusus lagi, Allah mengabadikan nama Maryam di dalam Al-Quran, di dalam surah Maryam. Baik. Jadi, kalau kita lihat, bila kita nak menasabkan Nabi Isa, maka kita nasabkan kepada Maryam. Isa ibn Maryam. Jadi permulaan kisah ini kalau kita lihat di dalam surah Ali Imran, kita dah baca ayat tadi. Surah Ali Imran ayat 20, ayat 33 hingga 34. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan Maryam ini daripada keluarga yang diberkati. Dan ini sebenarnya nak membalas tuduhan golongan Yahudi yang menuduh Maryam ini sebagai penzina ataupun Maryam ini adalah orang yang tidak baik. Maka itu sebenarnya jawapan Allah. Bila Allah Subhanahu Wa Taala cerita dekat kita tentang Maryam ini dijaga dan dipelihara oleh keluarga yang baik, dipelihara, diasuh oleh Nabi Zakaria, maka itu sebenarnya tujuannya untuk menolak dakwaan bahawasanya apa? Maryam ini adalah datang daripada orang yang jahat. Bahkan itu adalah hujah ke atas Bani Israel. Baik. Kemudian, antara kelebihan Maryam ini juga yang Allah Ta'ala sebut, ibunya, isteri kepada Imran, telah bernazar dan telah memohon perlindungan kepada Allah. Wa inni u'idhuha bika wa dhurriyyataha minasyaitanir rajim. Dia telah minta perlindungan kepada Allah ketika melahirkan Maryam. Dia telah minta Allah lindung Maryam dan juga anaknya. Wa dzurriyyataha, anaknya. Siapa anaknya? Nabi Isa. Daripada siapa? Daripada syaitan yang direjam. Apa kata Allah? Fataqabbalaha rabbuha biqabul. Maksudnya Allah terima apa? Terima nazar dan doa dia. Allah terima apa? Nazar mak kepada Maryam dan juga doanya yang memohon perlindungan Allah atas anaknya itu dan juga cucunya iaitu Isa daripada syaitan yang direjam. Baik. Kemudian sebab itulah Nabi SAW menyebutkan tidak ada anak yang baru lahir melainkan pasti akan diganggu oleh syaitan kecuali Isa ibnu Maryam dan juga ibunya Maryam. Ini antara kelebihan Maryam dan juga Nabi Isa. Baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memilih Maryam sebagaimana dalam surah Ali Imran. Dengan khusus Allah memilih Maryam sebagai apa? Wanita yang paling utama di atas muka bumi. Ketika zamannya. Ketika Allah berfirman, wa idh qalatil malaikatu ya Maryam inna Allah astafaki wa tahharaki wastafaki ala nisa'il alamin. Dan ingatlah ketika malaikat berkata kepada Maryam, wahai Maryam, sesungguhnya Allah telah memilihmu, telah menyucikanmu, telah memilihmu di atas wanita-wanita sezamanmu, daripada di atas sekalian alam di zaman. Sebab itu ada perbahasan ulama. Adakah Maryam ini Nabi ataupun bukan? Jawapannya, Maryam bukan Nabi.
Walaupun ada sebahagian pendapat ulama yang mengatakan Maryam ini nabi, tetapi tidak apa? Kita kata tidak sahih, tidak benar. Kerana apa? Allah Ta'ala sifatkan Maryam ini sebagai siddiqah dan bukan nabi. Dan kalaulah dia nabi, tentulah Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan memanggilnya dengan kataan nabi. Nabiyah, tidak ada. Dan bercanggah juga kalau kita lihat, kalau Maryam ini nabi, bercanggahlah dengan firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam surah Yusuf ayat 109, "Wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim." Kami tidak utuskan sebelummu kecuali mereka adalah lelaki-lelaki yang diwahyukan oleh Allah. Semua nabi-nabi adalah di kalangan lelaki dengan ijma'. Adapun wanita, tidak ada nabi di kalangan wanita, tetapi nabi di kalangan lelaki sahaja. Adapun wanita, maka Allah Ta'ala sebutkan mereka sebagai siddiqah. Maksudnya mereka adalah bertaraf wali, bukan nabi. Jadi Maryam ni apa? Maryam ialah wanita yang kita kata wali Allah, yang tinggi kedudukannya, yang Allah Ta'ala namakan, gelarkan dirinya sebagai siddiqah, yang sangat benar. Yang sangat benar. Jadi dia siddiqah, kita kata sangat benar, tetapi dia bukanlah nabi. Dia bukan nabi. Kebenarannya yang ada padanya itu tidak membawanya sampai ke tahap nubuwah, kenabian. Bukan. Baik, dan dia hanya ditugaskan ataupun Allah Ta'ala pilihnya untuk menjadi siapa? Menjadi ibu kepada Nabi, iaitulah Isa ibnu Maryam. Baik, sebab itu kalau kita tengok balik, Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah mengutuskan Jibril dan telah memberikan khabar gembira berkenaan dengan apa? Berkenaan dengan anak yang akan dia perolehi, iaitulah Al-Masih Isa ibnu Maryam. Yang Allah Ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran, "Idh qalatil malaikatu ya Maryam inna Allaha yubashshiruki bi kalimatin minhu ismuhu al-Masih Isa ibnu Maryam wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin wa yukallimu an-nasa fil mahdi wa kahlan wa minas salihin." Inilah yang datang dalam Al-Quran, khabar daripada malaikat bahawasanya wahai Maryam, sesungguhnya Allah telah mengkhabarkan khabar gembira kepadamu dengan kalimah daripadanya yang dinamakan apa? Al-Masih Isa ibnu Maryam. Al-Masih, kenapa dinamakan Nabi Isa Al-Masih? Dikatakan Nabi Isa alaihi salam telah, kita kata, merantau di atas muka bumi ini dan berdakwah kepada jalan Allah sepanjang usia baginda. Yang ini 33 tahun baginda hidup. Dan baginda berkelana di atas muka bumi untuk apa? Berdakwah kepada Allah. Dan dikatakan Al-Masih juga kerana Nabi Isa AS akan membunuh Masihud Dalalah, yakni ketua bagi orang-orang yang kesesatan, ketua bagi kesesatan yang dahsyat nanti, iaitulah Dajjal pada akhir zaman nanti. Sebab itu disebut sebagai Masih, Masihul Huda. Isa adalah Masihul Huda. Adapun apa? Dajjal Masihul Dalalah. Baik. Kemudian datanglah malaikat Jibril memberikan khabar gembira. Kemudian Allah Ta'ala sebutkan, kalau kita tengok, fatamassala laha basharan sawiyya. Malaikat datang dalam rupa seorang lelaki. Seorang lelaki yang sangat kacak. Basharan sawiyya. Itulah yang sangat cantik. Lalu apa kata Maryam? Qalat inni a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya. Ada dua perkataan Maryam di sini. Ada dua poin yang penting di sini. Cuba kita tengok. Maryam kata apa? Ketika Maryam bersendirian, datangnya siapa? Malaikat Jibril dalam rupa seorang lelaki yang sangat kacak. Maryam, pertama sekali Maryam kata, inni a'udzu birrahman. Sesungguhnya aku berlindung daripada, ataupun aku berlindung kepada Ar-Rahman. Tengok. Jadi Maryam, apabila beliau melihat adanya seorang lelaki ajnabi, lelaki yang dia tidak kenali, yang sangat kacak,
a'udzu birrahman, aku minta perlindungan kepada Ar-Rahman, minka, daripadamu. Yang kedua, Maryam mengingatkan lelaki tersebut. Pada pandangan Maryam, dia adalah lelaki yang kacak, yang tak dikenali. In kunta taqiyya, kalau kamu bertakwa. Apa maksud in kunta taqiyya? In kunta taqiyya fabta'id minni. Kalau engkau bertakwa, jauhkan dirimu daripada aku. Dua perkataan, dua perkara yang ditunjukkan oleh Maryam bintu Imran kepada kita, khususnya kepada wanita-wanita yang ada pada setiap zaman untuk mengikuti sunnah Maryam ini. Apabila mereka berhadapan dengan lelaki-lelaki yang tidak dikenali, maka yang pertama sekali, hendaklah apa? Minta, mohon perlindungan kepada Allah. A'udzu billahi minka. A'udzu billah min hadha rajul. A'udzu billah min hadha. Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada lelaki ini. Ajar anak-anak kita, khususnya anak-anak perempuan kita. Anak-anak perempuan kita ni, yang kita hari ni kita pun tak boleh nak percaya semua orang. Ajar mereka supaya sentiasa beristiazah kepada Allah, minta perlindungan kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. A'udzubillahi min kulli syarr. A'udzubillahi min kulli su'. Minta perlindungan. Kalau anak perempuan kita masih kecil, kita tolong minta. Sebagaimana mak Maryam buat. U'idzuki bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Itu dalam hadis. Sebab itu Nabi SAW perintahkan supaya apa? Nabi beristiazah, memohon perlindungan kepada siapa? Kepada Allah. Yang ini dibacakan istiazah kepada cucunya yang disayangi, Hasan dan Husain, dengan istiazah, memohon perlindungan kepada Allah. U'idhukuma, aku memohon perlindungan kepadamu ya Allah. Aku memohonkan perlindungan untuk siapa? Mereka berdua ini. Maka kita kena wasiatkan anak-anak perempuan kita mohon perlindungan. Yang kedua, Maryam telah menunjukkan contoh yang baik. Maryam telah mengingatkan lelaki tersebut yang dia tak kenal. In kunta taqiyya. Tanbih, dia bagi ingat. Kalau kau bertakwa, jauhkan diri daripada aku. So, kita dapat kat sini faedah. Orang perempuan, kalau dia bertemu dengan lelaki yang ajnabi, lelaki yang asing, lelaki yang dia tak kenali, dia bukan kena sangka baik. Dia tak boleh sangka baik. Dia kena sangka buruk. Asal bagi wanita, apabila dia bersendirian dengan mana-mana lelaki, dia tak boleh sangka baik. Ini asal bagi wanita. Apatah lagi hari ini, apabila anak-anak wanita kaum muslimin hari ini, kalau kita tengok, mereka menampakkan perhiasan mereka, membuka aurat mereka, bertabarruj dengan tabarruj jahiliyah. Ini lagi tak boleh diterima. Sedangkan Maryam, apabila bersendirian dengan seorang lelaki yang dia tak kenali, dia memberikan peringatan, mohon perlindungan kepada Allah dan bagi peringatan. Warning, in kunta taqiyya. Kau bertakwa, jauhkan diri daripada aku. A'udzu birrahman minka. Sebab itu dalam syariat kita, bagaimana Allah melarang wanita-wanita menampakkan perhiasan mereka, menutup aurat mereka, tidak menzahirkan apa yang menjadi perhiasan mereka. Bahkan Allah melarang mereka untuk berkata-kata dengan melunakkan perkataan mereka. Kita hari ini, kita nampak
berlakunya banyak penyelewengan, banyaknya kerosakan, fasad, khususnya melibatkan maruah wanita apabila wanita itu sendiri tidak menjaga maruahnya. Itu je. Kita tak boleh kata, oh ni disebabkan oleh orang lelaki jahat. Tak. Bukan salah orang lelaki juga. Ya, salah orang lelaki, tapi ada juga kesalahan wanita. Cuba kita tengok Maryam alaihissalam. Maryam bintu Imran. Bagaimana dia berhadapan dengan seorang lelaki yang ajnabi, yang handsome. Dia tak sangka baik. Tetapi dia minta perlindungan kepada Allah. Dan dia mengingatkan kepada lelaki tersebut. Malaikat, sedangkan malaikat. Dia tak tahu lagi itu malaikat. Nampak? Siapa yang didik Maryam? Sudah tentulah Nabi Allah Zakaria. Sudah tentulah ibunya. Sudah tentulah Ali Imran, keluarga Imran yang diberkati oleh Allah. Mendidik Maryam sedemikian rupa. Kalau ini Maryam bintu Imran, ibu Nabi Isa, macam mana kita boleh percaya dengan tuduhan Yahudi yang mengatakan Maryam ini adalah seorang wanita yang jahat? Kalau macam ni perangai anak Maryam, tengok lelaki yang kacak, yang datang bersendirian dengan Maryam, dia minta perlindungan kepada Allah dan warning lelaki tersebut. Dan ini kita kena didik anak perempuan kita. Kita kena didik. Orang yang ada anak perempuan, dia kena didik anak dia. Apabila menggunakan media-media sosial, jangan biarkan anak perempuan kita ini berhubung dengan mana-mana lelaki yang tidak dikenali. Even kalau anak kita masih kecil lagi bahaya. Kena didik dari kecil lagi. Supaya kita mendidik anak kita ni untuk mereka memprotek diri mereka sendiri. Mereka melindungi diri mereka dengan perlindungan Allah yang pertama, kemudian dengan usaha dan sebab. Perkataan Maryam yang Allah Ta'ala sebutkan ini juga sebenarnya memberi kita faedah yang sangat banyak. Antaranya, memohon perlindungan kepada Allah. Yang kedua, mencari sebab. Mencari sebab yang boleh mendapatkan kita perlindungan Allah. Kita boleh mendapatkan perlindungan Allah. Jadi dia tak boleh dia bagi alasan, saya dah pakai aurat, tutup aurat, tetapi dia sendiri yang mencampakkan dirinya ke dalam lembah fitnah. Bila mana kita tengok hari ni, ramai, banyak kes-kes yang berlaku apabila wanita-wanita dieksploitasi, apabila gambar-gambar mereka diambil, lalu diedit, lalu dieksploitasi oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab. Apa puncanya? Kerana wanita itu sendiri yang telah mencampakkan dirinya ke dalam lembah fitnah. Sedangkan tengok macam mana Maryam. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan bagaimana Jibril alaihi salam mengatakan apa? Qala innama ana rasulu rabbiki li ahaba laki ghulaman zakiyya. Sungguhnya aku adalah rasul Tuhanmu. Li ahaba laki ghulaman zakiyya, untuk memberikan kepadamu seorang anak yang sangat suci. Dan di situlah baru Maryam mengetahui itu adalah malaikat. Sebab itu kalau kita tengok balik, yang sahihnya malaikat ini adalah Jibril, yang diutuskan oleh Allah untuk memberikan khabar gembira kepada Maryam bahawasanya Maryam akan melahirkan seorang anak yang mulia dalam. Baik. Kemudian Maryam kata apa? Qalat rabbi anna yakunu li waladun walam. Bagaimana aku nak mendapat anak sedangkan apa yang dia kehendaki. Apabila dia telah menetapkan sesuatu urusan, maka dia hanya mengatakan kun fayakun, maka jadilah. Dan itulah sebab yang kita kata yang menjadi sebab bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala memilih Maryam. Sebab itu kalau kita tengok balik Nabi Isa alaihi salam dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam rahim Maryam. Itu menunjukkan apa Nabi Isa adalah makhluk. Nabi Isa adalah makhluk. Sebab itu Allah Taala sebut dalam apa? Dalam Al-Quran Allah kata apa? Inna mathala Isa 'inda Allahi kamathali Adam. Khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun.
Sesungguhnya perumpamaan Isa di sisi Allah adalah sama seperti perumpamaan Adam. Ya Allah jadikan Adam daripada turab, tanah. Kemudian Allah kata kun fayakun. Jadi maka jadi. Kerana Adam AS tidak ada bapa. Demikian juga Isa. So simple lah kita nak faham. Macam mana Nabi Isa tak ada bapa? Macam mana Nabi Adam dicipta, macam itulah juga Nabi Isa dicipta. Itu jawapan yang sangat simple. Kita tak payah pening. Apabila kita pening, kita tak faham dengan qudratullah, dengan kekuasaan Allah, kita tak yakin dengan kekuasaan Allah, maka itulah yang menyebabkan iblis dan syaitan menyesatkan orang-orang yang dia mampu untuk sesatkan, mendakwa kononnya Isa ini adalah serpihan Tuhan ataupun apa? Jelmaan Tuhan dan sebagainya. Wal'iyadzubillah. Baik. Kemudian ketika Maryam mengandungkan apa? Isa alaihissalam. Ini kelahiran Nabi Isa kalau kita tengok. Maka dikatakan bahawasanya apa? Kelahiran Nabi Isa alaihissalam berlaku pada musim sejuk. Bukan musim musim panas, bukan musim sejuk. Sebagaimana yang digambarkan oleh golongan Nasrani hari ini. Sebab itu kalau kita tengok balik apa dalil anda pernah tulis isu ni. Iaitulah kerana apa? Kerana perintah Allah Subhanahu Wa Taala kepada Maryam supaya tenang kerana di bawah kakinya itu adanya air yang mengalir, adanya sungai yang mengalir, menunjukkan kepada kita ianya berlaku pada musim panas. Kerana kalaulah musim sejuk, sudah tentulah air yang berada di bawah Maryam itu membeku. Itu antara dalil. Kemudian Maryam ketika itu menggoncangkan rutab, yakni pokok tamar, dan menggugurkan rutaban janiyah, yakni apa? Rutab yang masih lagi fresh. Jadi rutab ini ma'ruf tidak akan berbuah kecuali pada musim panas, bukan musim sejuk. Itu antaralah dalil-dalil. Jadi menunjukkan Nabi Isa bukan lahir pada musim panas, yang musim sejuk yang digambarkan 25 Disember yang disambut oleh orang-orang Kristian. Ini salah kan? Bahkan tak ada pun dalil yang menunjukkan Nabi Isa diperintahkan kita untuk menyambut perayaan ataupun birthday Nabi Isa kan. Bahkan dia punya kelahiran itu pun tak sepakat bila kan. Baik. Kemudian kalau kita tengok Nabi Isa alaihissalam, Allah Taala ceritakan bagaimana Nabi Isa boleh berkata-kata ketika masih lagi dalam buayan, masih lagi ketika masih lagi dalam masih lagi kita kata bayi, masih lagi bayi, tetapi Allah Subhanahu Taala mengizinkan Nabi Isa untuk berkata-kata ketika itu. Sebab itu kalau kita tengok balik, inilah yang menjawab tuduhan golongan Yahudi ketika itu. Mereka telah memfitnah Maryam, walaupun mereka tahu Maryam ini adalah seorang wanita yang salihah, siddiqah. Mereka tahu diasuh oleh Nabi Zakaria. Lalu mereka tetap menuduh Maryam ini dengan tuduhan yang dusta. Tuduhan yang dusta. Mereka mengatakan Maryam telah berzina dengan sepupunya, iaitu Yusuf An-Najjar. Sedangkan kalau kita tengok balik, dakwaan mereka ini adalah sangat dusta. Bahkan kalau kita lihat dalam kajian para ulama berkenaan dengan nasab yang mereka nisbahkan Nabi Isa ni, mereka akan nisbahkan kepada Yusuf An-Najjar. Na'udzubillah. Itu menunjukkan mereka mengakui bahawasanya Isa ini adalah anak kepada Yusuf An-Najjar. Na'udzubillah. Sedangkan ini bertentangan dengan Al-Quran, bertentangan dengan sunnah, bertentangan dengan ijma'. Bertentangan dengan kita kata kesepakatan kaum muslimin dan orang-orang Islam yang sebelumnya. Baik. Kemudian bila dituduhnya Maryam ini dengan tuduhan yang fahisyah, tuduhan yang keji, maka Allah Subhanahu Wa Taala memberikan pertolongan kepada Maryam
ketika mereka tanya, macam mana kamu boleh dapat anak ni? Macam mana sekian. Mak kamu orang baik, ayah kamu orang baik, sekian. Lalu Maryam tak boleh menjawab apa-apa, dia hanya mengisyaratkan kepada anaknya. Kemudian mereka bertanya, kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya? Macam mana kami nak cakap dengan anak yang baru lahir ataupun baru bayi lagi? Maka ketika itulah mereka mendengar ketika Maryam mengisyaratkan kepada anaknya itu, maka Allah kata fa asyarat ilaih. Maka Nabi Maryam pun mengisyaratkan kepada anaknya Isa. Kemudian berkata-katalah Isa ketika itu, inni abdullah, sesungguhnya aku hamba Allah. Cuba kita tengok Nabi Isa kata apa? Inni abdullah, sesungguhnya aku hamba Allah. Atani al-kitaba, Allah telah memberikan kepadaku al-kitab, yakni Injil. Yang akan memberikan kepada aku al-kitab, yakni Injil. Wa ja'alani nabiyya, dan dia menjadikan aku sebagai nabi. Nampak? Wa ja'alani mubarakan aynama kuntu, dan dia menjadikan aku sentiasa berkat di mana sahaja aku berada. Itu para ulama mengatakan keberkatan Nabi Isa ialah Nabi Isa pergi ke mana sahaja dia akan mengajarkan kebaikan. Diulas panjang oleh Imam Ibn Qayyim rahimahullah. Keberkatan seorang lelaki bila mana dia dapat memberikan faedah dan pengajaran, memberikan kebaikan kepada orang lain di mana saja dia berada. Sebab itu Nabi Isa dia kata apa? Wa ja'alani mubarakan aynama kuntu. Dia menjadikan aku penuh keberkatan, sentiasa berkat di mana sahaja aku berada. Apa maksud berkat? Maksudnya kebaikan yang berterusan, yang banyak dan berlimpah-limpah. Berterusan. Wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Dan Allah telah mewasiatkan kepadaku untuk mengerjakan solat dan mengeluarkan zakat selagi mana aku hidup. Wa barram biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Dan aku berbuat baik, sangat berbakti kepada ibuku, dan tidak menjadikan aku seorang yang jabbaran syaqiyya, seorang yang sombong lagi celaka. Baik. Ini kalau kita tengok perkataan Nabi Isa ketika berkata-kata di dalam buaian ataupun ketika masih kecil. Perkataan Nabi Isa ini sebenarnya adalah jawapan kepada seluruh tuduhan, sama ada tuduhan Yahudi atau Nasrani. Pertama, Nabi Isa kata apa? Inni Abdullah. So Nabi Isa dikatakan, Nabi Isa boleh berkata-kata tu waktu tu saja. Waktu apa? Waktu dia baru lahir. Bukan dia boleh terus berkata-kata lepas pada tu. Dia terus ceramah ke tak. Sekali tu je. Kerana Allah nak menzahirkan pertolongan kepada hambanya Siddiqah Maryam. Sebab itu dia kata apa? Inni Abdullah, sesungguhnya aku hamba Allah. Jadi Nabi Isa Tuhan ke? Nabi Isa hamba Allah. Jawapan. Bahkan di dalam New Testament ataupun New Testament, dalam Gospel, dalam Injil hari ini pun tidak ada satu ungkapan pun perkataan Nabi Isa yang menunjukkan dia mengaku dia Tuhan. Bahkan sebaliknya, di dalam New Testament adanya perkataan yang menunjukkan bahawasanya Nabi Isa itu hamba Allah. Antaranya ketika mana dalam Injil Markus ataupun dalam Injil Yohana ataupun dalam John, Injil Yohana, ketika dalam riwayat mereka Jesus itu diuji oleh syaitan, diuji oleh iblis ataupun syaitan, syaitan. Maka dikatakan ketika itu Nabi Isa berpuasa 40 hari. Dan dalam perjalanan nak menuju ke Galilee, dan datang syaitan menguji Nabi Isa. Lalu Nabi Isa menolak ujian ataupun godaan syaitan tersebut dengan mengatakan apa?
serve my Lord. In He we must serve. Dia kata, I serve my Lord. Aku mengabdikan diri aku kepada Tuhanku. Dan kepada Dia sahajalah yang kita patut mengabdikan diri. Subhanallah. Itu di dalam Injil yang telah diselewengkan. Ada saki-baki. Yang mana kita tak boleh jumpa di dalam Injil satu pun perkataan yang datang daripada mulut Nabi Isa yang mengatakan dia Tuhan ataupun anak Tuhan. Tak ada satu pun. Di dalam Al-Quran jelas. Inni Abdullah, kata Nabi Isa. Aku hamba Allah. Atani al-kitab. Aku diberikan kitab. Wa ja'alani nabiyya. Aku dijadikan sebagai nabi. Wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu. Wa awsani bis-salah. Orang yang diperintahkan solat. Macam mana dia, kalau dia Tuhan, dia solat kat siapa? Wa zakah. Mengeluarkan zakat. Tuhan kena keluarkan zakat ke? Tuhan kena solat ke? Dia nak sembah siapa? Kalau dia Nabi Isa Tuhan, dia nak sembah siapa? Solat itu bentuk pengabdian, penyembahan. Dia sembah siapa? Jawapannya Nabi Isa bukan Tuhan. Bukan anak Tuhan. Abdullah wa rasuluh. Abdullah wa nabiyuh. Hamba Allah dan Nabi. Wa barram biwalidati. Dia berbakti kepada ibunya. Bagaimana Tuhan boleh berbakti kepada ibu? Tuhan ada ibu. Na'udzubillah. Kalau Tuhan ada ibu, ada Tuhan ibu. Teruklah macam tu. Jadi ini menunjukkan apa? Ayat ini kalau kita tengok membantah seluruh dakwaan. Sama ada Yahudi dan Nasrani. Baik. Ayat itu khusus sebenarnya Allah Ta'ala jadikan apa? Kita kata jawapan Nabi Isa itu untuk menolak tuhmahan Yahudi yang mengatakan Maryam itu adalah perempuan yang jahat. Maryam itu penzina dan sebagainya. Sebab itu ayat ini Allah Ta'ala jadikan tanda bagi seluruh alam kepada Nabi Isa AS ini, dia adalah siapa? Dia adalah hamba Allah dan Rasulnya. Baik. Kemudian, kalau kita tengok balik, yang ada orang tanya, adakah Nabi Isa itu dia boleh daripada ketika dia kecil itu dia terus boleh cakap sampai besar? Jawapannya tidak. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ibnu Abbas dia kata apa? Dia kata maksudnya lam yatakallam Isa ba'da dhalika hatta kabur. Wa inna ma kana kalamuhu fi hadzal maqam ayatan ala taharati Maryam alaihissalam. Ini dinukilkan oleh sebahagian ulama bahawasanya apa? Adakah Nabi Isa boleh cakap terus lepas tu sampai dia besar? Dia boleh ceramah terus? Tak. Dia hanya boleh cakap waktu tu saja. Hanya untuk menolak tuhmahan terhadap ibunya. Menolak tuhmahan terhadap ibunya. Hanya maqam tersebut. Sebab itu kalau kita tengok 10 sebenarnya, 10 perkataan yang diungkapkan oleh Nabi Isa ketika dia masih lagi bayi, ketika dia di dalam buayan. Inni Abdullah, pertama, aku hamba Allah. Yang kedua, atani al-kitab, diberikan kitab, Injil. Wa ja'alani nabiyya, aku dijadikan nabi, seorang nabi. Aku hamba Allah, diberikan kitab, seorang nabi. Wa ja'alani mubarakan, Allah jadikan aku penuh keberkatan. Wa awsani bis salati waz zakah ma dumtu hayya. Yang kelima, aku diwasiatkan untuk salat dan mengeluarkan zakat selagi mana aku hidup. Yang keenam, wa barram biwalidati. Yang keenam, aku berbakti kepada ibu bapaku, kepada ibuku. Maaf. Walam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Yang ketujuh, Allah tak menjadikan aku ni orang yang sombong lagi celaka. Wassalamu alayya yauma wulidtu. Sejahteralah ketika ke atasku ketika aku dilahirkan.
Ni yang ke-8. Sejahteralah ke atasku. Salam, yang ni sejahteralah ke atasku ketika aku dilahirkan. Yang ke-9, wa yauma amutu, dan pada hari aku mati. Yauma amutu, pada hari aku mati. Wa yauma ub'atsu hayya, yang ke-10, dan kesejahteraan juga pada hari aku dibangkitkan semula. 10 ni yang diungkapkan oleh Nabi Isa ketika di dalam buayan ataupun masih kecil, masih bayi. Ada juga orang-orang sufi ataupun orang-orang kafir dan sufi yang berdalilkan dengan perkataan Nabi Isa yang ke-8, yang ke-8, wassalamu yauma wulidtu, dia kata ini dalil boleh membolehkan kita untuk sambut birthday. Na'udzubillah. Dia kata, Nabi Isa kata, selamatlah ketika aku lahir. Ni dia kata dalil menunjukkan boleh kita sambut birthday. Ini adalah jawapan orang yang, ataupun jawapan orang yang jahil bahasa Arab dan jahil tentang syariat. Salam di sini bukannya maksudnya selamat. Salam di sini bukan maksudnya ucapan selamat. Salam di sini maksudnya kesejahteraan. Kesejahteraan daripada sebarang keburukan. Bukannya ucapan selamat. Kalau kita kata boleh kita jadikan dalil untuk menyambut birthday, ucapan selamat hari jadi pada seseorang, selamat hari jadi Nabi Isa, happy birthday Nabi Isa, tak boleh. Selamat hari jadi Nabi Muhammad, tak boleh. Bukan dalilnya di sini. Kerana wassalamu alayya yauma wulidtu, kesejahteraan ke atasku yang dilimpahkan oleh Allah ketika hari aku dilahirkan. Maksudnya Allah menjaga Nabi Isa ketika dia dilahirkan. Itu maksud dia. Maksudnya Allah jaga Nabi Isa daripada sebarang bentuk gangguan syaitan. Bukannya Nabi Isa kata, selamat aku lahir. Macam kita faham. Kalau kita kata itu dalil, boleh sambut birthday, kita kena kata juga, itu dalil, kita kena ucapkan selamat kalau orang mati. Sebab Nabi Isa kata, wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu. Dan pada hari aku mati. Kalau macam tu, kita boleh ucapkan juga, selamat mati. Selamat hari mati. Boleh tak? Lepas ni, kalau bukan saja kita kena sambut hari lahir, kita kena sambut juga hari mati. Ini dalil dah. Boleh? Tak boleh lah. Bukan maksud salam di situ selamat yang kita faham. Ini orang yang tak faham bahasa Arab. Yang tak faham Al-Quran. Lalu dijadikan ni sebagai dalil. Dia kata boleh sambut maulid, boleh sambut birthday. Kalau macam tu, kita kena ucapkan selamat mati, selamat hari mati. Siapa yang nak? Semua tak sanggup. Pesan dekat anak-anak kita, kalau ayah mati, kalau mak mati, sambut hari kematian. Sebutkan selamat hari mati. Na'udzubillah. Allah musta'an, takkan ada orang yang akan cakap macam tu, betul? Jadi ini bukan dalil. Bahkan adalah syubhat, keraguan yang datang disebabkan oleh kejahilan terhadap bahasa Arab. Tak faham. Baik. Jadi itulah ke-10 ucapan yang diungkapkan oleh Nabi Isa AS ketika Nabi Isa dilahirkan. Dan ketika di dalam buayan. Baik. Dan itulah satu bentuk mukjizat yang Allah Ta'ala berikan kepada Nabi Isa. Baik, ada soalan? Kalau ada soalan di sini. Baik, ada 7 minit lagi. Dah habis kan? Baik, jadi insya-Allah kita akan sambung perbahasan kita setelah ini. Kita akan tengok apakah kehidupan Nabi Isa setelah Nabi Isa AS dewasa, dan bagaimana dakwah Nabi Isa AS, dan apakah intipati dakwah baginda, dan bagaimanakah proses dakwah baginda itu berjalan sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran dan juga As-Sunnah. Apakah seruan Nabi Isa, dan bagaimana Nabi Isa berdakwah kepada kaumnya, dan apakah yang Nabi Musa AS terpaksa hadapi, dan pertentangan yang datang itu daripada golongan mana di kalangan Yahudi. Itu kita akan bahaskan pada kelas yang akan datang insya-Allah. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita berkat di mana sahaja kita berada, dan memberikan kita taufik dan inayahnya untuk kita mengamalkan apa yang kita pelajari.
أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.